Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita bersama dengan seorang profesor lah daripada UKM, Profesor Abbas Salimi. Sihat Profesor? Alhamdulillah. Macam mana Abbas? Sekarang tengah buat apa? PhD lah? Ya, sekarang saya masih belajar di UKM, buat PhD lah ceritanya. Belum profesor lagi, jauh lagi tu. PhD bidang apa Abbas? PhD kalau bidang specialization dia dalam cyber security lah. Ni kira nanti habis PhD kerja dengan MC-MC lah. Kalau masuk industri mungkinlah akan kerja dengan MCMC ataupun dalam bidang R&D. Tapi kalau kita masuk dalam education, mengajar lah. Grant research dia tak ada bagi? SKMM tak ada bagi? Sekarang ni saya buat research menggunakan geran daripada KPT lah. Oh, KPT. FGRS lah bukan? LRJS, Long Term Research Grant. Hmm, di UKM lah. Fakulti apa lah? Fakulti Teknologi Sains Maklumat. Master itu dalam cyber security tak? Master hari tu saya buat di UKM juga tapi dalam bidang Artificial Intelligence. Oh, kira lain lah. Supervisor pun lain lah. Ya, betul. Hmm, Topik dan tajuk memang berbeza lah, tak ada kaitan. sebab apa? Kalau Tak suka mm supervisor lama ke kenapa? Kenapa tak sama PhD, tak sama um, PhD kan dia? PhD dengan siapa? Dengan PhD dengan supervisor master? Kita sebenarnya kita cuba consider untuk cross domain lah ataupun langkau bidang. Multidisciplinary ni. Ya, ya betul. Degree bidang apa? Di degree dalam bidang sains komputer. Oh, kira memang komputer IT lah ni. Memang Ya betul. bidang komputer IT lah. Hari tu ada ni ada kontroversi sikit pasal UKM. Ada seorang karyawan melukis logo UKM jadi katak. Ada tengok? Itu karyawannya mana tu? Hari tu ada kontroversi je tau. Ada tengok waktu tu tengah ni tengah konvo ke apa ah? Macam ada perasan tapi betul dari UKM ke yang bukan UKM? Kalau yang bukan UKM tu perasan lah, yang kalau daripada UKM tu tak pastinya. Bukan dia dia yang lukis tu bukan UKM tapi dia kutuk ni. Dia kutuk ada seorang menteri ni. Menteri ni dia grad UKM tapi dia selalu lompat-lompat parti. So ada Hmm. orang kata dia ni macam PhD lah dalam bentuk lompat parti. Lepas tu Mamat pelukis ni dia lukis lah logo UKM tapi dia tukar gambar katak lah dalam tu. Hmm. Maksudnya adakah dia mempersoalkan integriti UKM tu sendiri ataupun individu tersebut? Dia nak kutuk politician tu. Menteri tu? Ha, Ya, tapi betul. dia kutuk tu dia menggunakan logo UKM dan banyak Mhm. banyak orang-orang UKM terasa. Yalah sebab dia dia pakai satu apa tu? Satu benda yang simbolik untuk satu kelompok kan. Hmm, Jadi yang lain memang terasa lah. rasa lah Mhm. Uh, hari ni kita nak sembang pasal dunia akademik kan. Sebab Profesor Abbas dah memang lama berkecimpung dalam akademik ni. Tak keluar-keluar universiti lagi. Lepas lepas degree sama master, master sama PhD, lepas PhD nak sama postdoc pula. So jadi memang orang lama dalam bidang bidang postgraduate studies ataupun bidang akademik orang panggil kan. Baru-baru ni aku ada baca satu posting tapi tak tahu betul ke tak. Dia sebab dalam social media ni banyak rubbish tapi ada orang share dia ada satu kes ni budak ni dia ada satu penyakit Dia satu penyakit
tak pasti ALS or something ah. Tapi dia budak dia nak buat PhD dan dia ada proposal. Lepas tu supervisor A dia ni uh, terima dia sebagai budak PhD. Dia ambil proposal tu untuk apply grant. Dan bila dia dapat grant tu, dia buang budak tu daripada research group tu. Lepas tu kesian lah budak tu. Lepas tu budak tu pergi ke supervisor kedua, jadi yang benda sama. Supervisor ketiga jadi benda sama. Jadi kira macam ada 3 supervisor lah buat benda yang sama kat dia. Jadi kau rasa macam mana Bas? Benda ni uh, tapi dia tak dedahkan lah nama supervisor, nama universiti. Tapi dia dedahkan Hmm. dalam bidang apa lah. Tak silap aku bidang biologi macam tu lah. Dahsyat tu, tragis juga tu cerita ni. Engkau pernah dengar ke cerita ni selain daripada ni? Ke ini just isolated case? Ataupun ini memang terjadi scam dalam bidang akademik? Dia macam mana kita nak uh, sebab benda ni boleh jadi berlaku. Maksudnya kita tidak tolak kemungkinan benda tu betul-betul terjadi sebab based on previous kata apa previous experience lah kan, bila kita ada tengok kawan-kawan kita ada yang tak habis tu apa semua tu, ada kemungkinan berlaku orang kata apa praktis-praktis yang immoral sebeginilah kan. Tapi uh, bila kita kata kita sambung belajar pada apa tu di sebuah institusi pendidikan tu, sepatutnya kes-kes macam ni dia biasanya terpencil. Tapi kalau dia jadi sampai 3 supervisor tu memang pelik sungguh lah dia punya fakulti tu. Sebab biasanya dia akan ada komiti yang akan review sebab apa student ni tak habis belajar dan sebagainya. Dan even student tu punya student tu sendiri dia ada hak untuk buat orang kata apa aduan. Maksudnya kalau jadi benda ni memang dia punya supervisor tu kena menjawab lah ceritanya. Jadi macam kalau berlaku, tapi biasanya kalau berlaku kita kata andai kata berlaku di UKM lah kan. Pengalaman saya kalau ada aduan memang penat lah atau berpeluh lah pensyarah tu nak menjawab. Sebab biasanya kalau berlaku benda ni memang akan ada bukti. Lagi kalau student tu sendiri dia punya proposal dapat grant. Itu very orang kata apa uh, kes-kes yang sebegitu boleh dibincangkan lah. Sebab biasa kalau kita buat kerja kan, maksudnya kita bukanlah uh, tak buat kerja, tak datang jumpa SB apa semua ni, dia akan ada bukti lah hasil kerja. Kalau dia ada publication, dia ada publication. Kalau dia ada eksperimen, dia ada hasil eksperimen. Jadi benda ni memang uh, biasanya susah berlaku kalau kita ada institusi yang apa tu berkredibiliti untuk handle benda macam ni lah, insyaAllah. Aku baca post tu, dia kata dia ada bukti lah. Dia memang ada bukti. Dia ada bukti email, apa semua communication dia dengan supervisor kat WhatsApp lah apa semua kan. Dan dia hantar dia Mhm. memang buat aduan kan dekat kementerian kan. Tapi tak tahu lah biasanya sama ada aduan tu kementerian terima, kementerian siasat dalaman dan selesaikan secara dalaman, tak dedah kat luar, ataupun dia buat senyap lah, aku tak tahu lah. Sebab lepas baca posting tu aku dah tak ada baca benda-benda lain lah. Jadi tak pasti lah sama ada benda tu memang dia akan take up dan disiasat dan diberi justice, ataupun dia kata dia akan siasat tu buat senyap lah, tak tahu lah. Dia kalau kita nak tahu, dia ada dia punya step dia biasanya. Kan bila kita approach satu masalah tu, kalau dia dah cuba masuk melalui satu peringkat fakulti kan, daripada fakulti tu kalau tak lepas dia pergi ke apa tu hak ehwal pelajar, bawa naik ke orang kata apa ke senat dan sebagainya. Biasanya paling ni dah sampai senat tu biasa dah settle dah kes-kes macam ni. Memang ajaib lah kalau sampai kena KPT tak settle lagi. Maksudnya kalau sampai KPT tu dia dah biasa dah boleh saman dah. Maksud itu kalau kita nak kata ni lah kan. Hmm, sebab macam yalah kita pun nak kena tahu betul-betul detail A- sebab as- benda ni Aku nak tanya kau rasa macam
bila aku dulu pernah sambung belajar kan, tapi tak habis lah. Ya, ya, ya. Tapi aku tak nak bincangkan kes aku kat sini lah. Mm-mm. Ah, Menarik, menarik. aku rasa macam bila student tu dia nak buat katalah master ke PhD ke, dia ada interest dia sendiri tau. Interest dia adalah dia nak apa dapatkan master atau PhD lah. Itu interest dia lah. Dia nak habiskan dia punya apa orang kata uh, dia punya kursus lah. Dia nak habiskan kursus dia. Tapi lecturer dia ada interest lain. Interest dia nak dapat grant, nak buat publication, maksudnya nak ada apa list of student yang graduate bawah dia supaya dia boleh apa naik pangkat dan sebagainya. Maksudnya dia punya interest tu lain tau. Mhm. Dia punya interest kadang-kadang nak buat research tentang grant yang dia dapat. Tapi siapa nak buat research tu? Dia kena ada student. Tapi student ada research dia sendiri. So end up student kena buat dua research. Research untuk grant supervisor dia dengan research untuk dia punya PhD ataupun dia punya master. Benda ni aku rasa aku nampak banyak berlaku lah dekat dalam dunia akademik. Kau rasa macam mana situasi tu? Maksudnya supervisor dia ada interest yang lain, student dia ada interest Mhm. yang lain. Mhm. Benda macam ni biasa berlaku terutamanya apabila pelajar tu dia menghadapi kesukaran dari sudut keuangan lah terutamanya. Jadi nak tak nak dia terpaksa jadi RA, JRA bagi pesyarah tu, dan pesyarah tu punya kerja memang mungkin tak ada kaitan langsung dengan research interest atau research proposal yang dia nak buat lah untuk PhD ataupun master dia. Jadi benda ni sebab tu kita tengok dari sudut root cause dia tu, dan ialah direction, research direction masing-masing tu memang kalau dah berbeza, boleh je kalau kita tak nak apa tu buat research SV tu. Cumanya dia takkan bayar kita dari sudut JRA tu lah daripada grant dia. Mhm. Tak nak bayar tu satu satu hal, tapi Mhm. kadang-kadang bila kita jumpa supervisor tu dia akan cakap macam ni tau. Dia kata, "Okay, I understand you punya proposal. Tapi currently industri dia nak research yang macam ni. So kalau you pursue you punya research interest, maybe dia tak sama dengan current trend dekat industri macam ni. So you punya research ni susah nak get publish. So end up kadang-kadang dia student punya interest kena align dengan industri punya interest ke, supervisor punya interest ke, macam tu lah. Maksudnya ataupun dia kena buat dua-dua macam tu. Dia dia kalau industri tu tak pastilah, tapi sepatutnya research kita tu dia kena up to date dengan trend akademia bagi bidang dia. Okey. Jadi itu adalah salah satu orang kata apa guideline untuk kita propose something lah. Mungkin Mhm, dia minat domain tu, tapi apa dia punya trend, dia punya uptrend dia tu apa? Supaya bila dia nak habis nanti, dia bukan, bila nak publish tu dia bukan research yang outdated. Sebab especially kalau dia target dalam publication yang berimpact tinggi, Q1 dan sebagainya ni, memang dia kena uh, ikut research trend. Kalau tak ikut research trend, dia mungkin dapat publish dekat jurnal yang biasa-biasa lah bahasa mudahnya. Uh, mhm, jadi dari sudut kriteria tu, uh, kalau SV tu dia betul-betul sincere, dia akan bagi tahu benda tu betul lah. Tapi kalau SV tu kita nampak memang tidak meyakinkan, better cari SV lain lah. Tapi sebenarnya InsyaAllah kita bersangka baik, kebanyakannya, majoritinya akan berterus terang lah bagi tahu benda-benda macam ni. Maksudnya betul dah minat kita tu, cumanya pastikan dia up to date. Okey je. Tapi kalau memang bidang bukanlah maksudnya bidang kajian yang dia nak buat tu memang tak up to date. Tapi mungkin itu macam frontier baru dia nak cuba explore yang
Tak. Dia macam ni, kalau tak up to date, dia kena ada very good reason atau very good apa tu, orang kata apa, bukti yang mengatakan uh, yang benda yang outdated ni. Kalau macam kita tengok kan dalam artificial intelligence kan, neural network ni sebenarnya dah ada lama dah Ha. kan. Ni lah, Tapi pioneer dia MK Ultra. uh, MK Ultra tu apa dia? Tak pernah dengar, tak Okey, pernah dengar MK Ultra? tak pernah dengar. MK Ultra, Okey, dia MK Ultra ah. ni CIA Mhm. punya research pasal neural dulu. Dia test dekat human subject lah. Tapi Mhm. lepas dapat banyak criticism, CIA abandon lah dia punya research tu. Tapi mungkin ada lagi kot, tapi undercover yang tu lah. Okey. Boleh cari lah. Mungkinlah boleh cari tu. Okey, secara mudahnya lah, kita tak mau terlampau teknikal sangat. Satu domain dalam artificial intelligence ni dia ada berkenaan dengan neural network, kan? Uh, Neural network ni dah ada lama dah. Tapi sampai dia tidak popular lah. Maksudnya dia stagnan kat situ je. Tapi macam mana dia jadi new research trend tu, sebab ada satu group researcher ni, dia boleh improve neural network tu mengatasi semua yang ada dalam trend waktu tu. Result research dia tu memang boleh defeat. Dia ada bukti lah benda-benda tu. Jadi nak sampai tahap tu dia jadi some like leap kan, leap. Kalau takat improve sikit-sikit tu memang tough lah sebenarnya untuk kita convince especially peer reviewer lah bila dia nak tengok kita punya kaedah. Boleh. Cumanya kalau kita nak masuk ke dalam mainstream, dia sangat mencabar lah. Tapi kalau sekadar untuk publish, boleh je publish. Tak ada masalah. Cumanya dia akan tengok juga dari sudut requirement untuk graduate tu macam mana. Normally kalau kita masuk dekat research university, dia punya kriteria graduate dia tu agak tinggi. Jadi berada dalam trend research tu agak penting lah. Kalau sekadar master tak ada masalah. Biasanya benda-benda macam ni PhD lah. Hmm. Dia aku rasa aku ada banyak banyak dengar talk lah. Kata macam certain Hmm. practice dalam akademia ni dia macam dia tak rewarding kau punya maksudnya kau punya curiosity tau, kau punya interest tau. Contoh macam orang kata kalau macam benda tu orang pernah buat. Jadi kau tak payah buat lah sebab orang pernah buat. Tapi sebenarnya kalau kau buat benda yang orang pernah buat, itu boleh jadi legit punya research juga. Maksudnya kau verify betul ke tak dia buat. Maksudnya kau replicate lah. Ataupun kalau kau buat sesuatu, maksudnya kau buat research berdasarkan satu hypothesis, tapi akhirnya research tu fail, tak dapat result yang apa yang kau nak. Tapi benda tu valid research juga. Itu membuktikan bahawa hipotesis tu salah. Jadi uh, kalau orang lain baca research tu, orang lain tahu oh orang ni pernah buat dan tak dapat. Maksudnya dia tak buat dah lah sebab orang pernah buat dan terbukti salah. Tapi benda-benda yang macam tu tak akan dapat publish sebab uh, tak popular ke apa kan. Jadi dia tak rewarding lah maksudnya. Walaupun kalau kau tengok dari sudut uh, apa keperluan ataupun falsafah dia, betul lah itu research walaupun dia tak dapat result, tapi at least dia buat something dan terbukti benda ni tak dapat. Kau faham tak maksud aku? Mhm. Okey, dia ada satu, kalau dalam kita punya dalam akademia, dia ada satu research on review. Maksudnya kita membuat satu kajian untuk review mungkin existing teknik dan mungkin trending techniques. Jadi benda tu sebenarnya memang satu research yang valid pun, boleh publish. Cuma kriteria macam mana kita nak publish review paper ni, dia agak strict lah kalau sepemahaman saya. Cumanya kita ambil satu sudut lagi, dari sudut orang kata apa
amalan akademia lah, terutamanya di Malaysia. Kita lebih kepada macam nak siapkan research tu berbanding kita nak membudayakan satu orang kata apa budaya uh, budaya apa akademik, budaya ilmiah yang orang kata apa yang murni, bukan murni. Saya nak pakai ayat apa? Cuma nak kata macam yang penting siap lah kalau style kat Malaysia ni. Yang penting siap ikut spek, janji siap, Graduate on time lah. okey. Nak graduate on time ke, nak kejar masa ke dan sebagainya. Jadi dia tidak nak tengok sangat kepada orang kata apa exploration of knowledge apa semua tu. Benda tu berlaku dari sudut di kita punya persekitaran lah. Okay, sebelum kita pergi kepada publication, aku rasa publication ni salah satu topik yang menarik juga. Aku nak stay on supervisor lagi. Kau rasa Mhm. praktis macam supervisor mempergunakan student ni macam mana? Adakah memang itu setengah orang kata memang memang itu lah. Supervisor memang kena gunakan student pun tidak dia nak guna apa lagi kan. Dan ada setengah-setengah student kata macam benda tu menindas lah, maksudnya guna student untuk buat research yang kadang-kadang dia punya contribution tak ada apa contribution sangat pun, tapi dalam paper nama dia first macam tu lah. Macam mana kau rasa? Berkenaan dengan orang kata hubungan antara pensyarah dan uh, dia punya pelajar ya. Dia sepatutnya orang kata simbiosis lah. Maksudnya lengkap melengkapi lah. Maksudnya uh, student tu memberi, maksudnya dia memberi dia punya mungkin dari sudut khidmat dia, dari sudut buat research pensyarah tu contohnya. Tapi dalam masa yang sama supervisor tu dia supervise dan dia memberi some input macam mana nak buat research dan sebagainya. Maksudnya dia lengkap melengkapi dari satu sudut. Cuma apa yang berlaku adalah apabila hanya satu pihak saja yang mendapat manfaat. Itu sebenarnya tak bagus lah. Tak bagus. Dia biasa berlaku terutamanya apabila pensyarah tu pensyarah baru muda yang very passionate untuk kejar achievement lah. Itu pernah berlaku, saya pernah tengok keadaan itu berlaku, tapi biasanya itu yang penting tu dia punya kata apa fakulti ataupun institusi yang kata menaungi kedua-dua orang kata grup ni, pensyarah dan pelajar. Sebab dia institusi ni yang kena regulate benda tu supaya dia berfungsi dengan harmoni lah. Uh, Sebab aku rasa sebab macam kadang-kadang student ni dia student kadang-kadang tak tahu tak ya dia datang jadi ikut je kan, diikut je. Tambah mhm, kalau undergrad lagi ya senang dipergunakan kan. Dan lagi satu lecturer ni dia ada power. Maksudnya dia ada power dari segi dia nak bagi lulus ke tak bagi lulus, dia nak bagi grade ke tak bagi grade. Dan student ni tak ada mhm, power tu. Jadi balance of power tu menyebabkan kadang-kadang dia terpaksa ikut lah lecturer dia cakap apa kan. Dan kalau apa dia dipergunakan pun dia terpaksa akur je lah. mhm. Jadi satu sudut kita tengok adalah um, jangan terlampau ekstrim sangat kalau kita melihat uh, pensyarah ni macam nak guna je student. Kadang-kadang dia ada ketika yang memang dia boleh guna student saya. Dalam konteks dia nak bagi student tu belajar benda tu lah. Tapi uh, sebab benda ni macam mana nak kata, dia sangat terpencil. Saya jarang nampak benda ni berleluasa lah. Nak kata student memang mempergunakan sampai uh, apa tu sampai student tu dia burn out, sampai student tu give up. Itu sangat jarang berlaku. Cumanya bila
bila berlaku kita tengok balik pensyarah ni pensyarah pensyarah yang macam mana kan. Kadang-kadang dia letak standard tu tinggi sangat. Itu pun ada juga. Ada pensyarah ni sebab dia mungkin graduate daripada orang kata universiti yang sangat bagus. Jadi dia letak uh, barrier, dia letak satu standard yang sangat tinggi sampai student pun tak boleh nak ikut. Itu pun boleh jadi juga. Sedangkan student dia sepatutnya dia ada step by step dia untuk dia sampai ke tahap yang tinggi tu. Hmm. Itu pun satu sudut juga yang kita boleh tengok lah. So Jadi kau rasa salah student lah maksudnya, bukan salah lecturer lah. tak ada dia dua-dua maksudnya nak kata student pun boleh ada salah dia, pensyarah pun ada boleh salah dia sebenarnya. Tapi kalau pensyarah tu memang menyalahguna kuasa, memang kita boleh report pun dia. Tapi bila betul-betul berlaku lah. Mhm. Cumanya kebanyakan kes yang saya jumpa adalah bila berlaku orang kata apa, um, kadang-kadang pensyarah tu dia tidak demand terlampau teruk pun, tapi student tu je yang terasa teruk lebih. Itu banyak sangat kes yang macam tu berbanding dengan kes dia diperguna oleh pensyarah sampai dia burn out dan sebagainya. Itu yang yelah dia berlaku pada kedua-dua pihak sebenarnya. Okay, student buat teruk lah. Student buat teruk lagi banyak sebenarnya. Betul, betul. Ya. Jadi benda tu macam kita kena tengok per case basis lah. Kita tak ada nak salahkan pensyarah, kita tak ada nak salahkan student. Actually kalau dua-dua come up with their best attitude untuk orang kata belajar dan mencapai something dalam akademia, tak ada masalah insyaAllah. Okay. Okay, aku rasa betul lah apa kau cakap tu. Kita kena tengok case by case lah. Kita tak boleh nak cakap semua supervisor ni mempergunakan kan. Dan tak boleh tak cakap semua student yang betul kan. Ada kalanya mungkin student pun salah juga kan. Okay, kita pergi kepada publication kan. Kau rasa macam mana? Publication ni betul ke dia boleh orang kata apa? Kan sekarang selalunya orang nak apa? Salah satu kriteria lah untuk ranking universiti ni berdasarkan publication dia. Rasa Mhm. rasa indikator tu betul tak? Untuk maksudnya kau nak ranking universiti tu berdasarkan publication dia. Itu sebenarnya dia ada banyak interpretasi sebenarnya, tapi uh, yang terbaiknya adalah orang kata apa dia ada boleh banyak cara kita nak rankingkan universiti ni. Satu lagi keberhasilan graduan dan sebagainya. Kalau kita ambil sekadar publication saja memang boleh pun nak kejar yang tu saja, tapi adakah itu yang sepatutnya? Jadi benda tu orang kata orang yang nak kejar tu lah kena jawab. Hmm. Tapi memang kalau kita berjaya capai, kira dia dah memenuhi antara kriteria keberhasilan universiti tu jugalah secara tak langsung. Tapi masalah aku dengan publication Mhm. universiti ni, kalau kau Mhm. publish dekat jurnal-jurnal yang top-top ni kan, Mhm. kebanyakannya orang awam tak boleh akses lah. Kalau kau nak akses pun mungkin kau kena pergi universiti punya library. Kalau dia ada subscribe dengan jurnal tu mungkin boleh baca lah. Tapi kebanyakannya untuk orang awam biasa dia tak boleh baca lah. Jurnal-jurnal yang maksudnya top publish dekat apa mana-mana lah, Nature ke apa kan. Maksudnya biasanya kau kena subscribe ataupun kau boleh baca abstract je. Macam tu lah. Maksudnya dari sudut akses lah Maksudnya Ha. sama ada kita publish under open access ataupun publish under paid journal ni lah. Hmm. Jadi dia ada uh, plus minus kelebihan lah antara open access dengan paid journal ni. Saya ada pengalaman publish dekat dua-dua open access dengan
Page journal. Page journal ni kalau kita publish kat dalam page journal memang proses review dan sebagainya tu memang cepat lah. Pengalaman saya dalam sebulan lebih tu untuk kita answer reviewer punya question, lepas tu betul-betul kan dalam 2 bulan setengah macam tu dah publish dah. Itu itu Kira cepat lah. itu paid journal lah. Itu page journal timeline dia. Pengalaman saya dengan open access 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Open access ni apa? PLOS tu PLOS tu bukan? Uh, PLOS tu apa dia PLOS ni dia, tapi rasanya PLOS ni lebih kepada biology kot punya bidang. Dia macam ni. Dia mungkin salah satu peer review journal lah kan. Tapi dia bawa under open access. Maksudnya bila dia publish tu dia open access lah. Orang lain semua boleh join. Dia bila open access ni normally antara kriteria dia adalah reviewer-reviewer ni dia tidak dibayar lah. Tapi dia dalam community akademia yang dilantik bawah publisher tersebut lah. Publisher yang open access ni. Mhm. PLOS ni dia dia bermula dengan ni lah, apa bidang biologi lah. Dia punya apa, founder dia ni Michael Essien something lah. Dia macam dia dia study molecular biology, dia publish dengan jurnal Mhm. berbayar lah. Tapi bila Mhm. dia nak guna jurnal apa paper-paper yang dalam jurnal tu tak boleh tau. Jadi dia frust. Dia frust, Mhm. dia kata apa, uh, researcher ni dia guna public money. And then dia buat research, dia pun publish. Tapi at the end, public researcher tak boleh guna balik research yang dia sendiri dibayar oleh orang awam untuk dia buat research pula. Jadi dia rasa macam benda tu tak betul lah. So dia buat dia punya journal sendiri lah. Dia panggil PLOS ni, PLOS ni. Dan dia open access lah. Dia open access. Tapi dia bukan tak ada orang review. Dia still ada orang review. Still kalau kita hantar, kalau kita kata kita tak ada duit, dia akan charge minimum lah. Mhm. Faham, faham. Dia sebenarnya nak kata bila kita journal tu, publisher tu adalah open access, dia ada kriteria-kriteria dia lah. Cumanya nak kata bila dah publish, journal tu free to access. Kan? Hmm. Jadi dia ada orang kata plus minus antara open access dengan paid journal ni. Okay, apa Setengah, plus dia? okay, plus open access ni dia free. Kan? Apa tu, um, dia orang kata apa uh, public nak access, nak guna dan sebagainya boleh dapat access selepas dia dipublish. Kalau paid journal ni secara mudahnya prosedur dia, beza dia biasanya prosedur lah. Biasanya open access ni lambat nak publish sebab reviewer apa semua ni dia datang daripada orang kata voluntary basis. Jadi kadang ada setengah reviewer tu nak tunggu dia komen tu 2-3 bulan baru dapat. Kalau paid reviewer ni dia memang cepat lah sebab dia dibayar untuk buat kerja tu. Sebab tu dari sudut timeline untuk publish tu ada perbezaan juga di situ. Jadi setengah publish, setengah author ni dia nak cepat, dia banyak pakai apa tu, paid review, paid journal sorry. Jadi especially kalau pelajar yang nak graduate on time apa semua ni, orang banyaklah kejar paid journal. Lepas tu open access ni dari sudut dia punya apa dia punya terbitan kadang-kadang setahun sekali, quarterly. Kalau paid journal ni kadang-kadang tiap-tiap bulan ada. Oh. Dia punya nature dia tu sebab dia cepat kan. Dia punya proses tu. Jadi ada setengah paid journal ni dia buat terbitan dia tu tiap-tiap bulan pun ada. Sebab dia ambil untuk review tu mungkin 2 bulan je contohnya. Jadi dia dah publish. Itu itu antara pro kontra lah.
Okey, baru-baru ni ada isu yang kata yang bukan baru lah, dia isu ni dah lama dah pasal apa, predatory journal kan. Uh, Okay. Kau rasa macam ni, open access ni dia lebih mudah jadi predatory ke macam mana? Sebab kau kata tadi kalau macam open access ni lambat kan, nak publish lambat. Tapi Mhm. dalam predatory journal ni dia cepat, kau bayar je dapat dapat publish. Dan dia tak ada banyak, tak mungkin tak ada review langsung. Dia kalau predatory journal ni dia adalah satu isu especially novice ataupun newbies dalam akademia ni biasa terperangkap lah, terkena. Kalau di UKM tu hampir setiap semester memang diperingatkan berkenaan dengan predatory journal ni lah. Jadi sebab apa? Sebab kadang-kadang kita kita tengok ada orang lain pernah publish dalam tu. Dia biasa macam crowd punya kata apa akademia ni kadang-kadang student apa semua ni dia ikut crowd lah. Kalau ada crowd publish kat situ dia janji publish. Dia tak tengok benda-benda lain kan. Sebab tu banyak yang terkena tu. Jadi predatory journal ni dia ada open access ke tak? Itu tak pasti. Dia boleh jadi ada open access, ada Kebanyakannya yang open paid access lah. journal. Tapi banyak paid journal yang predatory lah. Tak, kebanyakannya paid journal. Bukan kebanyakannya paid journal tu. Dia boleh ada dekat open access, dia boleh ada dekat paid journal. Kalau ada dekat open access tu macam uh, kira dia buat untung kat mana Tak, dia macam ni. Predatory journal ni Mhm. dia buat untung macam ni tau. Dia buat untung Mhm. bukan berdasarkan orang yang bayar, orang yang baca, orang yang nak publish. So orang yang nak publish ni biasanya dia akan bayar dekat predatory journal, dan predatory journal akan biasanya publish seminggu atau sehari 2 hari dah boleh publish lah. So maksudnya Tapi dia publish under open access. biasanya open access kalau predatory journal ni. Oh, okay. Itu kelebihan, Okay, itu okay. kelebihan dia. Kelebihan dia visibility lah, visibility. Cuma uh, dia dia punya kelemahan dia maksudnya tak ada apa, kawalan dari segi peer review tu tak ada sangat ah. Mhm. Tapi normally, oh okay, normally paid journal ni dia dia punya peer review yang dia bayar tu memang dalam komiti yang diyakini lah kan. Tapi ada juga yang paid. Menarik kau kata tadi yang apa, uh, dekat apa Mhm. UKM selalu diperingatkan untuk jangan publish Mhm. dekat predatory journal kan. Mhm. Uh, Macam mana dia nak bagi tahu researcher mana satu yang predatory, mana satu yang bukan predatory, ke dia ada list? Okay, dia pertamanya kan sebenarnya ialah kita tidaklah tengok dia paid ataupun open access sebenarnya. Pertama kita kena tengok dia dari sudut uh, adakah dia ni betul-betul members yang daripada golongan yang diindeks. Kan jurnal ni kan ada dia punya indeks apa semua ni Mhm. kan. Pertama kena pastikan dia orang ni memang uh, diindeks betul lah, diindeks oleh macam kita kata apa tu, Google Scholar. di Directory of Open Access Journal, DOAJ kan. DOAJ ni open access punya ni lah kan. Mhm. Dia punya apa tu, dia punya group yang indekskan jurnal-jurnal ni, dia punya impact factor dan sebagainya. Jadi kita kena pastikan dia orang ni apa tu betul-betul ada dalam directory tu contohnya. Kalau dia bukan ahli, sebab dia dekat website tu dia akan bagi tahu dia orang ni open access apa semua ni. Jadi pertama kita kena pastikan publisher tu betul-betul berdaftar lah ataupun telah disahkan oleh DOAJ contohnya. Itu baru step pertama. Lepas tu apa lagi? Uh, kita kena tengok dia punya board editor dia.
adakah buat editor dia tu memang orang bidang tu. Mhm. Kalau tak, kalau dia bukan orang bidang tu pun tengoklah dia punya peer review ke apa. Ada tak ada tulis kan. Kadang-kadang dia tak ada tulis pun. Kau pernah dengar pasal bell list tak? Bell list. Backlist ni yang senarai itulah kan. Ha, ha. Aku tengok kadang-kadang dalam list dia tu ada jurnal-jurnal yang Mhm. dia punya board of editor dia tu banyak lecturer Malaysia tak? Dia kadang-kadang itulah pensyarah kita ni dapat invitation, dia pun tak tengok betul-betul kadang-kadang. Tapi ada Itu orang boleh berlaku. ada orang kritik kata bell list ni sebenarnya dia tak uh, represent predatory journal yang betul-betul. Kadang-kadang ramai yang kritik yang kata sebenarnya dia lebih bias kepada macam European punya journal lah. Kalau macam jurnal-jurnal Southeast Asia Mhm, ni mhm. ataupun Asian punya journal ni dia banyak dikategorikan sebagai apa? Mhm. Predatory. Sebab tu kalau di UKM kita tidaklah nak kata band list ke apa, tapi kita lebih berpandukan kita semak fakta tu. Hmm. Maksudnya dia punya apa tu, publisher ni betul-betul diyakini ke tak. Lepas tu kita tengok previous publication publisher ni bagus ke tak. Jadi daripada situ je kalau kita tengok tajuk dia pun dah pelik. Dia kata kalau Journal of Cyber Security, tiba-tiba ada benda daripada bidang lain dalam benda tu kan. Itu antara simptom atau tanda-tanda lah dia mungkin predatory. Maksudnya apa-apa topik hantar dia publish je kan. Hmm. Itu benda-benda tu lah. Sebab tu kalau apa tu pusat sesuatu dia akan ingatkan lebih kepada cek fakta lah. Nak Okay. kata dia ada perkenal bailis ke apa, tak ada lah pula kan. Oh maksudnya UKM tak ada kata kita kena follow bell list ke ataupun dia bagi list journal yang jangan publish ke, tak ada lah. Tak ada. Dia lebih kepada kita pastikan publisher di index oleh Directory of Open Access ke dan sebagainya. Badan mana yang indexkan jurnal ni. Maksudnya kita kena buat fact checks. So kita buat di due diligence kita sendiri lah. Betul. Itu yang kena buat sebenarnya. So kalau kita dah buat due diligence, kita dah check semua okay, publication ni sebelum ni banyak Mhm. lecturer-lecturer Malaysia hantar publish kat sini. Kita tengok dia berdaftar dengan apa open access apa semua. Tapi dia ada dalam bell list macam mana? Dia sebenarnya paling mudah kita tengok adalah dia punya orang kata apa orang cite, dia punya citation tu. Biasanya kalau jurnal-jurnal bagus ni, citation dia memang bagus lah, tinggi. Hmm. Kalau predatory ni kebiasaannya pelik sikit lah citation dia tu kan. Maksudnya mungkin ada orang cite tapi orang cite untuk kritik. Eh. Kadang-kadang macam tu lah biasanya. Jadi sebab tu dia susah nak capai orang kata apa apa tu ranking macam ranking jurnal ni dia memang akan sampai orang kata dia punya apa tu dia punya citation tu very high lah. Hmm. Dan engkau rasa Google Scholar macam mana? Dari segi dia punya indexing, adakah dia reliable dalam segi dia index jurnal-jurnal ni? Sebab aku tengok Google Scholar ni dia tak ada pilih bulu tau. Dia tak kisah jurnal tu predatory ke tak predatory ke, dia index semua. Mhm. Jadi benda tu normally macam mana nak kata nak kata dia reliable pun sebenarnya tidak. Dia just index je apa yang ada. Sebab Google ni itu bukan kerja dia lah nak kata. Dia nak kata macam tu lah. Maksudnya apa yang ada dekat apa tu online ni dia akan index semua. Sebab dia search engine kan. Mhm. Ya sebab aku tengok banyak kat dia main index, dia index je semua. Apa yang ada dia index je. Tak dia tak kira lah apa predatory ke tak predatory ke. Dan dan dia pamerkan kan berapa citation yang pernah dia apa paper ni dapat. Betul. Dia lebih kepada indexing dalam web search sebenarnya. Dia bukan mewakili akademia ke apa. Tapi dia ada as reference je lah.
Biasanya kita akan tengok macam apa tu ResearchGate, Semantic Scholar dan sebagainya lah. Mhm. Tapi kalau uh, apa researcher UKM dia tak guna Google Scholar lah untuk cari paper, dia akan guna benda-benda lain lah. Ya betul. Dia biasanya kita ada apa tu? Apa nama ya Allah. Dia ada sistem dia dan kita akan search biasanya yang ada betul-betul indexed yang telah disahkan lah. Pernah dengar pasal ni tak? Sci-Hub, Sci-Hub. Saya pernah 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 guna tak? pernah juga. Pernah guna Saya macam mana? Sci-Hub ni bagus ke tak bagus? Dia nak kata dia berada di grey, tidaklah grey sebenarnya. Dia berada pada uh, black area lah. Ada satu sudut. Jelas sebab kita tidak bayar kan. Tapi kita sebagai apa tu pelajar ni pun bukannya ada duit nak bayar. Dan bila kita perlukan resource tu dia bukanlah sikit-sikit sebab saya pernah lalui sebab UKM kan kita dah hentikan subscription kan dengan macam IEEE dan sebagainya. Bukanlah dia tak subscribe. Kita subscribe per case basis. Maksudnya kalau kami nak journal sekian-sekian-sekian daripada IEEE kena buat dia ada isi form lah apa semua kan. Kalau itu untuk satu paper baru. Kalau kita nak perlu banyak-banyak paper dia ada limit lah sehari boleh 5 paper satu pelajar. Hmm. Jadi benda-benda tu yang mengekang ataupun menjadikan apa tu kita punya gerak kerja tu slow dan perlahan lah. Bila ada Sci-Hub ni memang dia cepat tapi dari satu sudut yang mungkin kita akan boleh bincangkan dari sudut moral ataupun dari sudut halal haram ke itu satu sudut yang yalah kalau betul nak jaga jangan buat lah itu je. Tapi kalau nak cepat ke apa memang pakai lah benda tu kan. Sebut halal haram ni, aku rasa dia macam kategori syubhah kot. Itu ada macam-macam pandangan. Jadi tak tahu nak kata macam mana. Tapi kalau tanya aku dari segi aku memang sokong lah apa Alexandra apa yang dia punya Mhm. founder ni kan apa Mhm. Alexandra El-Bakian kan yang dia buat Sci-Hub sebab dia punya masalah macam tu lah bila dia nak buat research tapi kebanyakannya kena bayar nak maksudnya nak Yalah, kembangkan dia tidak membadai dengan open access kan. ha Sebab kadang-kadang banyak title jurnal ataupun keyword-keyword dia cari tu semua dekat page jurnal. mhm betul dan aku sama macam kau juga lah. Dulu waktu aku buat research tu banyak bidang aku ni dia dalam bila aku cari paper memang dalam satu jurnal ni uh, memang berbayar dan jurnal tu tak ada dalam subscription library dekat universiti aku dulu. Jadi setiap kali aku pergi kat library aku kata saya nak paper ni, dia kata tak jamin tapi kita akan boleh try apply, kalau boleh dapat nanti saya bagi tahu balik. Kebanyakannya akan dapat jawapan macam tu lah. Jadi macam lalas saya aku frust lah. Dan memang Betul betul. lalas sekali memang kena guna Sci-Hub ke. Yalah dia ada macam-macam pendapat lah dan yalah tapi memang orang yang berada dalam akademia dia tak dapat lari daripada Sci-Hub lah. Kalau kita tengok lah. Tak dia sebab aku rasa dia bukan bagi aku rasa dia bukan ni tau. Dia bukan masalah orang dalam akademia. Aku rasa orang yang dalam akademia kalau dekat Europe mungkin tak ada masalah sangat sebab Europe punya library mungkin mampu lah nak bayar semua jurnal-jurnal ni subscribe semua kan. Tapi aku rasa aku pernah baca satu artikel kata Cambridge pun dah start maksudnya dia kata untuk bayar jurnal subscription ni dia pun dah tak mampu lah. Maksudnya dia punya amount tu terlalu banyak, terlalu besar sampai macam tak make sense dah. Betul. Jadi dia pun dah start nak cancel subscription lah. Itu Cambridge. Jangan cakap Universiti Tun Hussein On ke, Universiti Kelantan ke, memang aku rasa memang tak ada lah sampai level Cambridge lagi nak bayar journal punya subscription je. Yalah. Dia satu sudut kita akan tengok model apa tu
uh, sebab kebanyakan universiti kan, dia tidak memiliki yang kata model education as business tu yang sampai nak buat untung gila-gila kan. Sebab tu yang especially kalau universiti awam ni, dia sampai tak mampu nak bayar. Kalau UKM dulu bayar berjuta untuk subscribe. Jadi kalau UKM ni tiba-tiba ubah model education dia sebagai education as business ni, memang tak ramai yang mampu masuk UKM pula lepas tu kan. Jadi aku rasa dari sudut tu memang dia bukan kadang-kadang dia bukan halal haram tau. Dia macam uh, Grey area, syubhah. sama ada kalau kau nak buat kau terpaksa lah guna. Kalau kau tak guna tak boleh buat. Macam tu lah. Tak boleh habiskan ataupun kau punya tak dapat resources yang kau nak. Macam tu lah. Macam Betul, betul. kau tak ada pilihan lah macam tu lah. Kalau Ya. aku rasa bagi aku halal lah. Okey, menarik. Bagi aku lah. Sebab Sebab kalau macam aku pun kau rasa macam sebab mana? apa? Kau rasa macam mana? Kalau aku pun nak kata memang terpaksa ambil je lah. Ya sebab kau tak ada jalan lain tau. Kalau kau pergi library pun library akan cakap nanti lah kita akan try ni dulu, tanya dulu, tengok macam mana. Kalau boleh nanti kita akan hubungi. Takkan itu satu paper tak kau pun tahu kan, kalau kau buat research takkan kau nak tengok satu paper je kan. Literature review pun kurang-kurang kadang-kadang suruh tengok 20 paper apa pun. Memang tak logik lah. Betul. Untuk akan datang sebenarnya pendekatan open access tu sangat bagus lah. Tapi Malaysia tak ada ke macam inisiatif nak buat macam kita punya sendiri yang maksudnya open access public university, tak ada inisiatif ke nak buat Malaysia punya open access, maksudnya kita ada reviewer yang government yang bayar untuk jadi reviewer ke apa ke. Maksudnya dia guna model apa paid journal, tapi yang bayar tu adalah kerajaan. Jadi yang bayar reviewer adalah kerajaan. Jadi benda tu dia boleh buat open access lah. Tak terfikir lagi lah. Ke aku yang kena fikirkan? Dia dia orang kata apa dasar pendidikan Malaysia tu dia ke arah mana tu susah juga. Kalau kita tengok adakah kita betul-betul mengutamakan R&D untuk jadi macam satu negara pengeluar dan sebagainya? Tak juga. Kan kita education kita pun macam consumer basis juga ataupun lebih nak menghasilkan workforce untuk industri saja. Kalau negara-negara macam kita tengok Jerman dan sebagainya, dia memang mengeluarkan extensive resource untuk R&D. Jadi memang diorang ada dia punya archive, diorang ada banyak archive uh, yang negara diorang sendiri punya kan. Macam China pun sama juga. Dia ada publication tapi memang dalam bahasa China lah. Bahasa Cina lah. Aku rasa macam Jerman, Perancis, diorang ni bukan archive diorang punya ni je tau. Diorang punya bahan-bahan je tau. Even bahan-bahan macam contoh teks-teks lama kan, bukan dalam bentuk buku, dalam papyrus. Maksudnya dalam kertas-kertas papyrus yang dulu-dulu orang punya dulu-dulu kan. Banyak dalam archive muzium-muzium dekat Berlin, dekat mana-mana lah, dekat Paris. Maksudnya dia orang kumpul lah benda-benda tu tau. Jadi sebab tu kalau kau tengok kadang-kadang researcher kita pun kadang-kadang kalau nak kaji sejarah negara sendiri pun kena pergi Museum London lah, kena pergi sebab dia orang collect tau benda-benda tu. Betul. Kita dari satu sudut banyak ketinggalan, terutamanya dari sudut penterjemahan. Itu lagi tak payah cakap lah. Kita nak kata terjemah kata teks-teks ilmiah daripada luar negara, memang pada kadar yang slow. Dan kalau ada banyak pun mungkin dari sudut satu inisiatif persendirian ataupun NGO dan sebagainya lah. Nak kata usaha yang secara aktif daripada government,
Mungkin adalah dia ada pusat penterjemahan tu, tapi pada kadar yang sa sangat minima lah dia punya penterjemahan tu. Pusat terjemahan Dia negara ke kau pusat terjemahan negara pun ya juga. Dia punya peranan tu tak nampak macam kita nak menterjemah karya-karya ataupun hasil-hasil ilmiah negara lain ke dalam ahli bahasa negara kita. Jadi benda-benda tu kita akan tengok masyarakat dia tidak ada bahan untuk mengembangkan dari sudut uh, pemikiran, dari sudut dia punya keilmuan. Kalau takat yang adalah takat bacaan novel dan sebagainya. Bukan nak kata novel tu tak bagus, tapi kalau yang kita ada in abundance tu hanyalah novel, komik dan sebagainya, ataupun kata picisan ataupun hiburan saja, kita akan nampak direction masyarakat tu macam mana lah, kan? Dia tidak akan membudayakan keilmuan tu sendiri. Sebab kita tengok benda basic adalah bahan tu kurang atau tak ada, kan? Lain lagi lah kita tengok berapa ramai je dalam masyarakat kita ni nak baca dalam uh, bahasa lain yang bukan bahasa ibunda, bahasa Melayu kan. Bila tengok bahasa Inggeris, malas lah nak baca bahasa Inggeris. Banyak bukan yang jadi macam tu lah kan. Jadi itu satu benda yang menarik untuk dibincangkan jugalah. Ha. bila kau kata komik ni sebagai picisan, aku rasa Hilmi Azhari tak bersetuju lah. Dia sebenarnya picisan tu sebab kalau kita nak bincangkan sekadar some a part of theoretic, a part of orang kata apa dia ada part yang kita boleh sampaikan melalui komik. Okay. Kita tak boleh nafikan benda-benda macam tu sebenarnya. Tetapi bila kita nak kata kita nak sampaikan ilmu tu dalam keadaan yang lebih serius, kan, ada benda yang komik tak boleh membantu kat situ. Jadi dia ada pro kontra lah. Mungkin for introductory to biology ke apa, menarik lah kalau kita illustrate as komik. Tapi kalau mungkin untuk pembincangan ilmiah, boleh buat style komik mungkin. Kita kena tengok macam mana penerimaan dan pemahaman orang lah. Kadang-kadang benda kita nak sampaikan serius tu, dia tak jadi serius dan sebagainya lah. Mungkin akan jadi out of context kalau guna komik. Tak tahulah kan. Tetapi melalui penulisan ni sudah terbukti. Itu je. Mhm. Ya, okey, menarik. Aku ni mungkin kritikan aku yang terakhir lah terhadap industri penyelidikan negara. Aku rasa lah, aku tak tahu lah kan. Ni berdasarkan pemerhatian aku daripada orang awam. Aku tengok macam grant-grant yang kerajaan bagi ni. Aku tengok lah bila dia bagi kat lecturer pun buat. Tapi aku rasa macam hasil dia macam aku tak nampak dia meningkatkan apa-apa lah kat negara ni. Nak Mhm. kata hasil dari segi komersial pun aku tak nampak. Nak kata hasil dari segi macam meningkatkan intelektual rakyat pun aku tak nampak. Hasil dari segi tak tahu lah, aku macam tak nampak. Aku rasa macam kerajaan just bagi grant. Lepas tu pensyarah-pensyarah lecturer, universiti, researcher ambil grant tu, buat, publish paper, okey lah, habis. Gembira, hantar report. Okey, letak report setiap quarter, report, settle dah habis. Okay, duit guna beli laptop, duit bayar ni, bayar survey, habis macam tu. Dan end up itu je lah habis, lalas habis macam tu. Mhm. Kau rasa macam mana? Ke pandangan aku salah? Benda tu berlaku kan, dan kita boleh tengok di persekitaran kita apa yang berlaku. Maksudnya negara membelajarkan jutaan, ratusan jutaan untuk support atau untuk supply kelangsungan research tu kan. Dan even sekarang ni kalau kita tengok banyak research grant yang universiti kena team up JV dengan JV dengan industri. Tapi end up projek tu spoil juga. Tapi benda-benda tu sebenarnya dia berbalik pada kita tengok hala tuju
kan Malaysia ni ke mana sebenarnya hala tuju pendidikan dia kan. Dasar pendidikan tu satu satu isu juga sebenarnya, tapi kalau kita tengok A to Z, maksudnya output research tu akan ke mana, dia biasa dia akan jadi lost cause kat situ, ataupun dia akan jadi um, satu uh, black hole investment lah. Maksudnya invest dalam tu duit je lah habis tapi output tak ada. Sebab banyak faktor sebenarnya. Kalau di luar negara, dia orang biasa, dia ada term dia, dia ada macam sandbox contohnya. Untuk researcher ni uh, test output dia. Output dia bagus, baru government akan funding untuk production dan expansion dan sebagainya. Tapi kalau di Malaysia ni, janji boleh convince panel, uh, dia satu lagi, panel tu kena tengok kat panel dari mana. Ada panel background akademik je. Ada kadang-kadang panel dia jemput daripada industri. Jadi satu satu isu juga dekat panel yang menilai tu. Maksudnya potensi research tu boleh pergi jauh ke tak. Kadang-kadang bukan nak kata output research tu tak bagus pun. Kadang-kadang output research tu bagus. Tapi bila kita balik pada macam sandbox apa semua ni, dia orang kata apa ya? Kita tidak tengok apa tu dari sudut bila nak masuk market tu macam mana lah. Dan kadang-kadang market ataupun industri tu tak perlukan benda tu pun. Jadi evaluation ke atas apa tu evaluation tu satu. Evaluation ke atas research tu, output research tu. Dan kemudiannya kata apa tu persekitaran yang support tu satu. Tapi sebenarnya kadang-kadang kalau research tu betul-betul bagus dan bermanfaat, biasanya dia boleh je tak orang kata apa tu go forward tanpa perlu orang kata apa perlu support daripada government lah, especially dalam bentuk grant ni. Tak tahu, benda tu dia banyak isu sebenarnya. Kita dah apa tu tackle daripada mana-mana, dia banyak faktor lah, tu je. Okay. Last lah kritikan aku lah. Tadi second last lah. Ni last lah. Aku tengok kalau macam dekat negara barat ni, banyak dia buat research, dia publish dalam scientific paper, scientific journal tu satu lah. Tapi at the same time, dia convert tau daripada scientific punya language, academic language tu jadi popular book tau. Maksudnya daripada research tu punya hasil tu dia convert jadi macam popular punya science punya book ke. Jadi kau boleh baca tau. Contoh buku macam buku Stephen Hawking kan, The Brief History of Time kan. Memang kalau kau baca, kau pun rasa macam susah nak faham. Ada certain subject yang dia dia apa? Dia bahaskan hal tu, kau mungkin kau takkan faham pun. Melainkan kau student theoretical physics lah. Dan banyak sebenarnya buku-buku Richard Dawkins ke, Selfish Gene, dia cerita pasal biologi punya evolution. Walaupun benda tu research, tapi dia tukar daripada academic punya language jadi popular book supaya general population boleh baca. Tapi aku tak nampak macam budaya tu kat Malaysia. Kau rasa macam mana? Patut ke macam research tu dikeluarkan daripada akademik untuk ditulis balik kepada general public, untuk jadi bukan research tu boleh dapat manfaat kepada scientific community je, tapi kepada general public. Okay, jadi benda ni bukanlah tak ada. Sebenarnya usaha-usaha tu ada. Kan macam di UKM kita ada penerbit UKM kan. Cumanya mungkin mekanisme dan macam benda-benda tu lah. Maksudnya bukannya kalau di UKM memang kita ada buat publication dalam bahasa Melayu, hasil-hasil jurnal tu, dan dibukukan dan dijual oleh penerbit UKM lah kalau dalam sebab research tu daripada UKM kan. Semuanya banyak benda yang kita boleh tengok adalah adakah researcher kita ni sekadar apa tu nak penuhi KPI saja,
ataupun adakah dia very passionate dengan untuk menyampaikan kata apa tu ilmu dia tu lah kan. Jadi kita kita tengok di situ pun dah ada macam-macam sebab researcher ataupun pensyarah di Malaysia ni diorang ni penat dah sebenarnya, agak burn out dengan uh, banyak banyak benda yang ada dalam KPI tu lah kan. Kadang-kadang diorang buat pun sekadar yalah penuhi KPI, adalah buku tu kan. Tapi adakah dia punya buku tu bagus untuk public ke apa tu, itu pun boleh dibincangkan juga kat situ kan. Dia banyak faktor lah. Tak tahu nak kata, tapi benda tu macam tu lah as it is. Kalau di Malaysia, dia ada bendanya, Maksudnya cumanya maksudnya ada tapi cuma tak popular lah, tak seluas. Maksudnya mungkin aku nampak ah, mungkin masalah dia marketing lah kot. Buku tu ada, dia mm-mm. dibukukan untuk general public tapi dia masih lagi dalam penerbit UKM, penerbit universiti lah maksudnya. Dia tak Dia keluar dia banyak kepada dia banyak ada dekat penerbit universiti, dia tak sampai ke kedai-kedai pun. Itu satu faktor juga sebenarnya. hmm, jadi mungkin kerajaan kena buka kedai baru lah, kedai satu buku ke macam tu lah. Untuk Dia letak dia buku-buku. sebenarnya kalau dia nak universiti punya unit tu, penerbit tu, dia boleh je approach popular punya apa tu bookstore dan sebagainya untuk distribute. Rasanya ada je, cumanya tak tahulah dia punya effort tu betul-betul ada di situ ke tak kan. Sebab kadang-kadang ada je lah. Lepas tu kalau nak jual, lariskan jualan, benda tu jadikan buku teks, semua pelajar kena beli ke apa. Itu pun ada juga kes-kes macam tu. Mhm. Okay Bas, kita dah hampir sejam. Mungkin kau ada apa-apa last nak cakap? Mungkin ada soalan yang aku tak tanya tapi kau nak dedahkan kepada masyarakat umum berkenaan dengan rahsia-rahsia dan konspirasi yang ada dalam dunia akademik kat Malaysia Uh, tak ada apa sangat sebenarnya. Sebenarnya uh, first of all terima kasih lah kerana sudi menjemput. Saya pun masih banyak perlu belajar sebenarnya. Untuk orang kata apa tu, dalam akademia ni kita pun memang orang baru lah kan. Jadi perlu banyak bimbingan dan mungkin teguran. Dari sudut isu tu, isu sentiasa ada. Kalau kita duk kisah isu, kita tak buat kerja lah. Kita Hmm. mungkin perlu lebih banyak berfikir dan ambil tindakan. Sebab isu tu memang ada untuk diselesaikan. Kalau yelah benda tu berlakulah kan. Apa yang kita boleh sumbang, itu what matters more lah, insyaAllah. Hmm. So kau punya PhD ni bila bila habis ni? Dah chapter berapa? Chapter berapa, kalau ikut proposal defense kira 1 until 3 lah Hmm. chapternya. Tapi kalau ikut graduate on time ada lagi 1 tahun setengah, 1 tahun setengah, 2 tahun lah. 2 tahun Plus lah. minus lah. Okey, okey, okey. InsyaAllah. Kita doakan supaya kau boleh JOT lah. Graduate on time lah. Okay Abbas, InsyaAllah. terima kasih. Jangan letak lagi line Aha. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.